Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azin Nawawi dari UTHM. Video ni adalah sambungan kepada chapter ni, pembangunan bahan digital. Pembangunan bahan pembelajaran digital. Okey. Yang ni biasanya teori ramai orang tahulah, tapi nak buat tu kadang dia sebenarnya ambil masa. Jadi dia kena ada orang-orangnya yang sudi lah. Okey. Tapi kalau pandai buat bahan digital dan laju, sangat beruntung. Nak di masa zaman sekarang ni, bila pandemik kan semua orang online kan. Orang berniaga pun nak buat perniagaan punya nak kena online dan sebagainya. Jadilah untunglah, skill yang untunglah. Okay. So kita dah cover 4.1, kita dah buat aplikasi yang video sebelumnya. Sekarang kita nak cover 4.2, pembangunan bahan pembelajaran digital interaktif. Ini best sebab apa? Sebab sekarang dah trend dia tau. Video-video YouTube dan sebagainya yang tengok hadap, yang tu trend sebelum ni. Dan orang tengok je, tak boleh buat apa. Okay? Tapi sekarang trend orang nak tengok video, nak participate, nak jawab soalan, dia nak interact dengan kita punya content. Sekarang trend sekarang, siapa yang boleh buat lagi hebat, dia raja. Okay, dia raja di alam internet ni lah. Okay. So sekarang jadi trend ni, trend baru. Digital interaktif. Company besar-besar semua dah buat. Dan saya tunjuk contoh dia. Best. Okay. Dan kita cover 4.2, pembangunan bahan gamifikasi. Ini pun best untuk PMP. Okay. Jom. Okay, jom tengok OBS. Okay, OBS rakam. Alhamdulillah. Saya baru belajar guna OBS. Tu yang risau ni. Okay. So, ini dia kawan-kawan. Okay. Pembangunan bahan pembelajaran digital interaktif. Interaktif tu maksudnya bukan kita tengok kejung je, tak ada. Kita boleh tengok dan kita boleh interact dengan kita punya bahan. Kita boleh jawab soalan ke, kita boleh bagi pendapat ke, macam tu. So ada komunikasi dua hala lah, okay. So maksudnya pelajar ataupun pengguna terlibat secara aktif ketika melayari konten. Okay. Dia ada sesuatu yang dia buat lah, okay. Jadi kita dapat elak pelajar menjadi peserta pasif. So kalau video kadang orang kata video kalau 6 minit tu, kalau YouTube tu kata the best nanyalah kata. Orang kata retention, orang kata fokus tu 6 minit. Sama sekarang YouTube. Dan saya percaya zaman sekarang orang kata lagi kurang. Lagi kurang. Sebab apa, kalau kita tengok TikTok pun video dia seminit. Berapa saat ni, kalau nak tahu video kita orang tengok tak, berapa saat pertama tu dapat ada kita akan dapat nampak video kita tu orang tengok ke tak. So tu yang ramai buat sebelum start video tu, ramai tak gadget yang scene-scene menarik sebab dia nak tangkap viewer. Okay. So kadang viewer tengok dalam berapa saat pertama, bosan dia akan tukar. Tu TikTok yang seminit atau hingga 3 minit memang mencabar dunia dia. Tapi kalau Facebook ni, kalau YouTube ni memang 6 minit lah kata retention video. Kalau lebih pada tu memang orang dah tak boleh fokus lah. Nak budak zaman sekarang, budak-budak teknologi, lagi sikit dia punya attention span tu. Lagi bahaya lah sebenarnya. So bila jadi macam tu yang kita terpaksa datang dengan interactive content. Maksudnya sambil dia tengok, dia ada buat sesuatu tau. Dia ada buat sesuatu, jadi dia tak bosan. Sebab kalau perasan, tak payah cakap banyak lah, tak payah jauh. Contohnya kalau saya biasa ajar drawing je, SolidWorks. Kalau kita ajar kelas yang biasa theoretical, 2 jam tu rasa macam, ya Allah, kita memang dah penat. Orang yang mendengar tu 2 jam, tak tahulah bayangan. Saya dulu masa belajar pun 2 jam tak boleh dengar. Dengar kita bebel kat depan bagi kuliah 2 jam, dia ya Allah, sengsara. Sebenarnya 30 minit je. Kalau belajar kuliah 30 minit je attention span dia. Lebih daripada tu dah tak dengar dah. Dia dah tengok telefon, dah borak. Rugi. Okey. Jadi tapi kalau tu kelas, tapi kalau kita buat satu kelas yang guna software, kita ajar dia lukis guna SolidWorks apa, benda tu kadang 4 jam. 4 jam budak tu tak nak balik tau. Oi, betul. Kadang bila budak tu buat drawing, dia buat sesuatu, maknanya aktif punya learning. Kita bagi dia lukis apa-apa kan, benda yang dia rasa seronok. 4 jam tu kena halau tau. Saya terpaksa halau. Dah. Kita paksa halau dia keluar. Sebab dia tak nak balik. Sebab benda tu terlalu best. Macam graphic design. Yang tu tu benda-benda sekarang kita nak capai benda macam tu lah untuk video kita yang biasa-biasa. Sebab tu sekarang dah ada interactive content, dah ada AR, dia kena scan, ada VR, dia kena jawab soalan. Sekarang tu dah trend dia sekarang. Sebabnya satu je, orang dah tak boleh tengok video lama-lama.
6 minit tu dulu. Sekarang sudah kurang pada 6 minit lah orang kata attention span. Okay. Jadi kita nak elak belajar di peserta pasif dan kita nak wujudkan komunikasi dua hala. Itulah interaktif content. Okay. So kepentingan interaktif content. Kenapa penting kawan-kawan? So first kali macam biasalah meningkatkan tumpuan, fokus ataupun engagement lah kalau bahasa Inggeris. Okay. Kita nak tingkatkan yang tu. Sebabnya kalau tak ada, rugilah masa kita buat material. Penat-penat aja budak tak ambil perhatian pun. Ni. Kita nak dia tengok dan dia ambil sesuatu lah. Dah belajar sesuatu macam tu. Dia ambil sesuatu dan dia boleh tingkatkan lah pengetahuan dia. So bila dia grad daripada UTSM esok-esok, dia ada jadi orang a better person lah compared to dia datang kat kita. Okay. Ni fokus. Ini penting ni. Siapa dapat maintain fokus, dia yang kata-kata king. Contoh kalau movie lah. Kalau biasa tengok movie, kalau Avengers, dia boleh maintain fokus 2 jam. Hebat lah movie yang boleh maintain fokus orang selama 2 jam. Nampak 2 jam. So yang ni sekarang battle sekarang untuk e-content developer. Okay, battle dia fokus. Okay, so lebih digemari pelajar. Betul, bila ada benda-benda interaktif ni, dia orang suka. Sebab dia ada buat sesuatu. Macam SolidWorks tu lah. Dia punya kronologi dia macam SolidWorks tadi lah. Okay, AutoCAD ke apa kan. Lepas tu lebih menarik. Kejap saya tunjuk daripada company-company yang buat. Memang menarik. Kita pun tak payahlah. Contohlah kalau kita buka Facebook, dia kata kereta yang sesuai dengan profil anda. Ataupun apakah pekerjaan anda bila ni, atau bilakah anda jadi jutawan. Kan kuis-kuis yang mengarut tu kan kita jawab kan. Bohong lah korang tak jawab. Yang kelakar-kelakar tu kan. Korang punya pasangan selebriti lah apa benda. Yang tu adalah interactive content. Nampak? Kita pun terberdaya benda lah tu. So benda tu memang menarik lah sebenarnya. Okay, menarik. Jadi tak pelik lah bila benda ni dah jadi battle zaman sekarang punya kata trend, jadi battle antara e-content developer. Okay. Siapa dapat buat e-content yang power, interaktif, dia akan kat Google search tu dia jalan dulu. Dia ranking yang atas-atas. Tu yang jadi orang bloomer tu. Okay. So lebih menarik, lebih klik, like dan share. Yang ni orang kata clickbait. Pandai. Kena pandai. Sekarang copywriting pun penting, tapi yang ni penting. Dia punya gambar starting tu, dia punya thumbnail tu, benda kita taruh supaya orang klik. Tu nak kena pandai main benda tu. Okay. Dan bila konten interaktif, dia akan cambah minat lah. Orang nak tengok lagi pasal benda. Kadang benda belajar, bila kita susun elok jadi interaktif, orang akan nak belajar lagi. Contoh sejarah, dulu-dulunya sejarah. Kalau pandai cerita, cantik. Okay. Lepas tu bila macam tu, dia meningkatkan kreativiti kita dan juga kita punya viewer. Bagus benda ni. Susah sikit nak buat, tapi bagus. Okay, setakat ni yang saya kenal yang buat kat UTSM Dr. Faiz Asraf. Dia guna Edpuzzle. Edpuzzle tu maksudnya student dia bagi video YouTube dia, sampai berapa saat, berapa minit, keluar soalan. Budak tu jawab berdasarkan video. Sebab kita nak pastikan dia tengok video. Berapa minit keluar soalan. Macam tu. Tu Edpuzzle. Okay. Edpuzzle tu yang saya tahu setakat ni lah. Kalau orang lain saya tak pastilah. Okay. Okay. Okey, contoh konten interaktif. Ni contoh ni, kuis undian kan dekat Facebook kan ada kan yang apa personality lah, zodiak apa benda kan. Ni lah bendanya. Kuis undian, pertandingan jabatan bertuah. Ni biasanya kalau kita beli kat Shopee. Shopee dah beli, kita boleh main dia punya win lose or draw tu yang dapat Shopee coin. Benda gitu. Benda kita interact, okey. Kat Facebook kadang kalau Maybank to you pun ada, kita buat transfer dapat coins lah benda kan. Lepas tu post berkaitan soalan pelbagai pilihan, gambar lah. Contoh gambar saya tunjuk sekejap lagi. Yang dia kata, ni menarik juga ni sebenarnya ni. Infografik, e-book interaktif. Yang ni biasa ada lah. So sambil tengok e-book tu, dia klik, dia akan dapat ke website. Dia akan dapat scan jadi. Yang ni AR, VR. Ni pun dah jadi trend sekarang. Tapi slow sikit sebab user nak kena buka setting device macam tadi. Ni tepi ni VR ni. Ni VR ni. Yang ni slow sikit sebabnya user nak kena beli benda lah ni. Paling murah berbelah ringgit lah dekat Shopee. Ada orang kadang nak kena beli, telefon nak kena power pula. Nak ngada kalau tak kat sini. Jadi banyak kerja lah. Okay, banyak kerja. Okay, tentu. Okay. So, penilaian diri ni self-assessment. Yang ni sama jugalah macam dekat Facebook tu. Personality, apa benda kan. Self-assessment. Tu pun penting juga. Okay, penting juga self-assessment. Ramailah suka jawab, kau nak kenal diri sendiri lah. Yang bestnya yang saya suka ni macam 16 personality yang apa
EFNP lah benda tu kan. Yang tu. Tu best juga. Calculator ni kadang biasanya cerita macam IKEA, bukan IKEA, dia kadang kita nak cerita kalau kita buat awning kita panjang sekian, rumah kita berapa harga dia. Macam tu. Buat perabot kabinet berapa harga dia. Ni menarik juga ni, calculator. Lepas tu video interaktif ni macam yang tadi Faiz Asraf guna add puzzle. So banyak jenis. Banyaknya memang best lah bendanya. Memang tujuan dia untuk menarik perhatian orang. Sebab tu dia menarik. Kan? Ni contoh. Ni tiba keluar quiz, how well do you know world history? Ni sebenarnya lagi menarik lah daripada kau kena tengok video sejarah, betul tak? World history, kalau ada video YouTube 20 minit, nak tengok? Tak ada nak tengok dia. Tapi bila macam gini, rasa nak klik je rasanya. Nampak? Benda-benda gini kan. Ni, geram je nak klik je. Ni, geram. Benda-benda gitulah. Yang sebelah ni pun sama. Terkeluar pula, sorry. Yang sebelah ni pun sama. Ni. Ni biasanya orang geng fashion lah suka ni. Ni. How do you wear colour? Dia tanya soalan pasal diri kita. Kita pun mesti rasa nak jawab. Gambar pun lawa. Bila benda gini, orang kata klik, dia attract kita punya klik lah. Suka nak tengok. Ni. Audio sofa, what type of your headphone do you prefer? Kita jawab. Yang ni. Ini, how much will your solar panel roof cost? Harga solar panel. Kita choose kita punya parameter. Lepas tu, dia pun tunjuklah harga. Ni bawah ni nampak harga-harga ni kan. Itu kalkulator orang kata. Ni lagilah dia soalan menduga. Kalau nak access diri sendiri, dia kata kita ni boleh start business tak? Memang kan soalan ni orang suka lah nak jawab. Benda-benda interaktif ni kan. Ni pula kan nak beli cermin mata, find the perfect frame for your glass. So kita akan ambil gambar kita lah, ada filter. Memang bendanya best. Okay. So sekarang kalau company yang boleh buat benda ni yang lagi best, dia lagi selalu orang pergi tempat dia, website dia. So kan ada perlumbaan lah kat sini, jadi trend baru. Okey. Tu dia interactive content. Okey. So yang terakhir, pembangunan bahan gamifikasi. Yang ni pun best juga, tapi dah lama jugalah. So gamifikasi ni macam saya ulang balik, gamifikasi maksudnya kita guna pakai taktik dan format permainan dalam elemen PMP kita supaya benda tu menyeronokkan dan kita dapat tangkap fokus kita punya student. Penting ni. Okey. So langkah-langkah kita nak terapkan gamification dalam kita punya kelas. Kita first kali dia ni step-step dia lah saya ambil pada paper research. Okey. So kita kena kenali tujuan pembelajaran kita. So apa kita punya outcome? Kita punya subjek. Pada situ kita boleh susun lah kita nak gamification kat mana. Kena kenal lah. Okey. Contoh macam saya ajar design untuk produk. Jadi saya punya gamifikasi saya boleh buat lah. Mungkin buat pertandingan. Siapa improve produk paling bagus. So berat paling ringan ke. Kos pembuatan paling murah ke. Tentu dah jadi macam perpaduan. Yang tu. Siapa boleh improve lagi tinggi percentage dia punya index ke. Macam tu. Nampak? So saya punya subjek improve product design. Something like that. Okey, dah ada tujuan, kena tahulah idea utama kita nak buat apa benda, apa yang goal budak tu nak kena capai. Macam tadilah, improve product design, kurangkan kos, kurangkan berat, macam tu, sebagainya. Dah tahu, bina senario lah permainan. Saya tu, okey, kalau nak buat ni, saya nak kena ajar dia orang. First kali, kita nak kena ajar pasal yang konsep. Yang kedua, pemilihan material. Yang ketiga, pemasangan tu apa yang dia boleh jimat, skru ke, banyak skru. Kita nak ajar, skru boleh buang banyak. Nak buang part-part, ada yang part boleh buang, ada part boleh combine. Kita nak kena ajar benda-benda tu. So step-step tu kita kena, kalau boleh susun lah gamification yang sesuai. Boleh dia menarik. Dah siap tu kita reka bentuk aktiviti pembelajaran yang menyumbang kepada nombor 3 ni. Reka bentuk aktiviti. Contoh kalau macam design tu, kita minta lah dia hantar dan kita nilai. Okey, siapa design yang paling lengkap. Siapa design kalau kita, macam SolidWorks, kalau kita lukis, kita boleh timbang tau benda tu. Timbang siapa paling ringan dia menang. Benda-benda gitu je. Bila ada pertandingan ni, manusia dia suka compare. Manusia memang kita punya lumrah suka compare dan kita suka bersaing. So kita ni makhluk sosial. Benda-benda gini dia guna. Okey. So dah tu bagikan kumpulan, lepas tu terapkan dinamik permainan. Itulah. Kadang bukan nak kena ada game yang macam PS4, dia kena teknik susunan susunan kelas game dalam bentuk permainan. Yang tu pun orang dah jadi excited. Okay.
So, cara laksana kita boleh bahagian bahan khusus kepada bahagian bahan kepada bahagian khusus. Sekejap, bahagian yang ni lah khusus ni. Okey. Bahan lepas tu kita boleh susun dalam peringkat berbeza-beza. Contoh yang ni dia punya apa hardness, kata kesusahan dia ni tinggi, ni level dia rendah macam tu susun. Lepas tu bila pelajar tu dah masuk, dah buat, kita kena catat lah skor dia. Nak kena buat total value sebagainya ujung-ujung tu kan. Ni. Betul, kalau dia menang, kena bagi, atau dia lepas step tu, kenalah bagi reward atau badges, sijil. Barulah dia orang seronok. Kadang reward kelakar-kelakar je. Badge, kadang bagi macam bagilah apa-apa hadiah, tak kisah. Penting simbolik tu orang nak. Bagi alat tulis ke, kau bagi gula-gula, coklat ke, macam tu. Okay. Lepas tu nak nampak benda tu lagi urgent, kita set due date. Ni, set tarikh tutup tu. Memang lagi menana budak tu pergi. Lagi bila ada due date, ada pressure, benda tu jadi macam dia kelang kabut. Dia macam dulu yang Cokar cari harta karun benda yang Amazing Race, something like that. Dia akan jadi konsep macam tu. Semua bekerja nak berlari. Dia jadi macam benda tu jadi macam meriah. Orang kata rush macam tu. Jadi budak tu tak bosan lah. Budak muda suka benda gitu. Okey. Jadi rush kan. Macam tadi bagi pada kumpulan, kena ada grup-grup dia lah. Bila ada grup lagi pergi. So, bila seorang tak boleh lah. Dia macam kalau ada yang sendu sampai ke belakang, sampai ke sudah. Kalau ada yang beriah budaknya. So bila kita combine, dia punya pengaruh antara kawan tu, dia kata peer pressure ataupun peer punya pengaruh kawan-kawan tu, dia akan orang kata menarik jugalah. Sebab kita manusia makhluk sosial, kita akan terpengaruh juga sikit-sikit lah. Macam orang kata lah, nak tengok kita, tengok kawan kita, sambil like that. Dia akan main peranan lah, benda gitu. Okey, kita buat konsep quest macam Cahaya Harta Karun. Kita buat dia punya perjalanan, dia ada adventure dia. Wah, itu lagi best. Kadang adventure tu bukannya kita hantar dia masuk game, main game tak ada. Kita buat pembelajaran kita tu ada macam dia punya perjalanan dia lah, nak sampai ke garisan penamat. Buatlah apa-apa. Nampaklah macam tu. Mungkin dekat kita punya penyataan ataupun kita punya soalan kursus tu kita dah susun jadi ala-ala macam Minecraft ke, benda ikut kau. Okey, benda-benda macam tu. Jadi itulah benda-bendanya. Okey. Lepas tu selain daripada tu, kita boleh juga mintakan kawan dia ni. Peer punya feedback. Ni, maklum balas pada rakan-rakan. Nampaklah apa kawan dia yang ni. So benda tu jadi meriah lah, dia ada interaksi lagi lah. Orang kata banyak informasi. Kadang-kadang nak lagi meriah, bagi dia kejutan, surprise, bonus, pam. Lagi benda tu akan jadi orang kata tambah pizzas lah. Lagi dahsyat lah dia punya sorak tu. Meriah benda-bendanya. Meriah. Okey. Nak meriah lagi macam kalau guna pautun, kebagi countdown. 10, 9, 8, 7. Time tu lagi dia punya apa? Dia punya pergi lagi rush, lagi orang kata adrenalin dia lagi meningkat. Lagi dia ni. Dia akan ingat lah sesi tu, orang kata benda-benda yang dia akan ingat hidup dia. Yalah, benda yang seronok kan, macam tu kan. Kadang duduk rumah pun bosan juga hari-hari ngadap benda sama kan. So bila ada benda gini, itulah. Okey. Selepas tu nak bagi lagi dia orang stres ni, bagi denda. Tak buat, tak habis, denda, demerit. Ambil point lah, lagi pening lah. Lagi macam bila jadi benda tu challenging tapi dalam mode permainan macam seronok juga sebenarnya. Okey. Bukannya game yang plain lah macam Kang tak buat ni. So dia dengan tim dia terpaksa bekerjasama supaya tak kena denda, demerit. Nampak dia dah wujudkan satu dia punya senario yang cantik lah. Ni role playing. Kita jadi dia engineer ke, jadi usahawan kilang coklat ke, senario bagi, susun. Okey. Lepas tu buat satu karakter, konon karakter yang ada. Kilang dia kilang coklat, dia meniaga coklat, tapi dia ada pula seorang pekerja yang curi duit atau pekerja yang menghalang lah benda lah. Ada juga ahli-ahli dewan undangan ke yang tak suka kilang dia, tak suka dia. So projek-projek tak lepas. Macam itulah, ngadakan karakter yang boleh mengganggu dia punya kemajuan. Lagi sedap dia punya jalan cerita. Okey. Tu kalau rajin bagilah sikit alat atau prop nak bagi dia orang berlakon. Ni kena fikirlah kalau online tak pastilah macam mana. Okey. Kena fikirlah kalau online untuk lakon karakter. Okey. Last kali, sebab manusia suka bersaing-saing, compare-compare, letak leaderboard. Bila ada leaderboard ni,
perasaan dia dah ada tau, markah sipolan, markah bila dia nampak nombor tu, dia punya semangat persaingan tu lagi orang kata berapi-api leaderboard ni. Macam tu. Contoh leaderboard yang paling kelakar kalau macam kita ada kerja fakulti ke apa dekat grup WhatsApp kan. Bos kita letak nama, yang ni dah hantar, yang ni belum hantar, yang tu memang kita akan buat. So kita stres dan kita malu lah kalau kita buat kerja, something like that. Okay? So, okay, jom kita refleksi sekejap. Okay, dalam chapter ni kita dah cover first kali aplikasi pembangunan, okay, bahan pembelajaran yang digital, yang tadi yang video editing sebagainya. 4.2 kita dah cover pembelajaran digital interaktif, yang tadi yang calculator, yang klik, yang nak maintain retention student. Yang ketiga kita dah buat pembangunan bahan gamifikasi yang saya cuba cerita tadi. Jadi itu saja untuk chapter ni. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang stay sampai ke hujung video. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.